Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, sebelum tu saya ada pengumuman nak buat. Sebenarnya tak penting pun sebenarnya, tapi yelah daripada korang tertanya-tanya nanti kan. Jadi, so korang ada perasan tak? Ada sedikit perubahan pada malam ni. Yelah sebab kita kan rakam malam kan. Ya, sebelum korang tanya saya beritahu awal-awal lah. Saya dah pun buang apa yang ada dekat sini, tak lalat dekat sini. Sebab ni sebab bukan kecantikan tau. Bukan sebab kecantikan. Yelah bagi saya lagi cantik kalau ada ni. Orang kata saya lagi gorgeous kalau ada ni kan. Kalau ada tak lalat kat sini. Tapi itulah adalah sebab-sebab yang orang kata saya lagi gorgeous kalau ada ni. Kalau ada tak lalat dekat sini. Tapi itulah, sebenarnya benda ni jadi dah lama. Jadi sebenarnya saya tak nak cerita panjang-panjang. Benda ni jadi dah lama dah. Dah dalam 5 ke 6 kali berlaku. Dan tak lalat dekat sini, saya tahu kenapa dia boleh macam membengkak macam gitu. Dia pernah bertukar colour jadi macam arah-arah coklat macam gitu. Dan yang paling buat saya tak selesa dan juga takut, setiap kali dia macam bengkak macam tu, kalau kita sentuh sikit je dia akan berdarah tau. Dan last kali hari tu dia berdarah sampai ke dagu macam gini. Saya dah ambil gambar sebenarnya, tapi itulah gambar tu tak sesuai untuk di sharekan. Dan saya dah cuba untuk cari gambar tu pun tak jumpa. Mungkin dah terdelete. Dah beberapa kali dah saya cakap, kau kalau berdarah lagi siap lah kau dah berdarah lagi. Tapi sayang nak buang. Yelah kita dengan dia kan daripada kecil lagi. Tapi itulah, lepas dah bincang dengan family semua, lepas dah bincang dengan suami, lepas tu saya pun berdoa juga. Sebab yelah takut kan. Orang kata tak boleh nak buang tak lalat ni, tak boleh macam gitu kan. Tapi daripada apa yang saya baca, kalau benda tu macam, yelah ada sebab-sebab dia lah yang membolehkan kita buang kan. Jadi last sekali saya pun decide untuk buang. Walaupun macam sedih jugalah. Yelah terpaksa kan, mau macam mana. Okay, itu dia. Sebelum orang tanya soalan, kita jawab dulu. So, video kita kali ni bukanlah cerita pasal saya tau. Tapi kita ada satu kisah seram yang dibagi tajuk dekat sini. Dia marah sebab ganggu tempatnya. Siapa yang marah tu? So, dah sedia? Jom kita mula. Okay, kita bagi nama samaran dia sebagai Fiza. Jadi, kisah ni berlaku pada tahun 2007. Yang mana pada masa tu, dia belajar dekat Politeknik Kuching dekat Sarawak. Dan tahun 2007 tu sebenarnya dah last sem dia dah. So masa tu, dia dapat hostel Blok B. Dan Blok B ni sebenarnya blok yang baru tau. Sebelum-sebelum ni, pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, dia orang guna blok yang lama. Dan dia adalah dengan cerita kata blok lama tu memang seram. Tapi apa yang dia nak ceritakan pada kali ni berlaku dekat blok baru. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu dia terdengar budak-budak ni cerita, kata warden ni akan letakkan satu TV dekat bilik store. Sebenarnya bilik store tu macam dah tak digunakan macam itulah. So warden tadi dia nak letakkan TV dalam bilik store supaya jadikan bilik store tu ruangan untuk menonton TV bagi pelajar-pelajar asrama ni. Jadi time tu happy gila lah diorang kan. Yeay, dah boleh tengok TV dah lepas ni. Dah tu dia cakap zaman tu dia tak layan cerita Korea. Mungkin belum famous lagi lah kan. Tapi dia layan cerita Hindustan, cerita Filipina, Mexico. Ya kan zaman-zaman dulu kan, Rosalinda, Ayamar. Yang tu korang kenapa? Dan yang paling best, yang paling common sangat diorang akan tengok, cerita Indonesia. Macam biasa zoom in zoom out kita, zoom in zoom out gitu. Katanya bilik store tu memang panjang, lepas tu luas jugalah. Dan sepanjang bilik tu ada tingkap cermin tau. Dah tu katanya ada 2 pintu yang ada agak jauh. Okay, masa cuti semester bermula, masa tu cuti cuma 2 minggu je. So dia pun cadang tak payahlah nak balik rumah, balik kampung ke apa kan. Dia stay je lah dekat hostel tu. Nak balik pun jauh. Katanya kalau naik bas pun dalam 12 jam baru sampai.
Lagipun dia tak nak lah susahkan mak ayah dia, kirimkan dia duit untuk beli tiket bas tu semua kan. Dah tu ia akan penat juga nak kena naik bas, perjalanannya pula 12 jam macam tu kan. So dia buat keputusan, stay je lah kat hotel ni. Macam biasa, kalau dah cuti SEM je, mesti hostel tu akan kosong, sunyi je. Kalau ada pun macam seorang dua orang macam gitu je lah dalam satu haras tu. Jadi suasana hostel dia pada masa tu memang sunyi sepi. So dekat kawasan bilik dia tu ada dalam 2 ke 5 biji bilik yang berpenghuni. Jadi malam tu dia dengan roommate dia namanya Nyaya, dia plan untuk pergi tengok TV. Dan siang hari tu dia dah siap-siap dah beli kudapan untuk dia makan pada malam tu sambil-sambil tengok TV. Jadi lepas dah solat isyak, dah siap-siap semua, dia pun pergilah ke bilik TV tu. Katanya perjalanan untuk dia ke bilik TV tadi memang agak jauh. Dia kena lalu dekat satu koridor yang agak panjang dan dia kena lalu dalam 10 biji bilik. View daripada koridor tu pula agak menyeramkan sebab dekat sebelah sana tu memang hutan je. Jadi masa dia lalu dekat koridor tadi, lampu koridor tu pula buat hal. Kejap tu buka, kejap tu tutup macam tu kan. Tapi dia tak adalah sampai terfikir, dah kenapa ni, macam ada something wrong je. Dia tak terfikir langsung semua tu. So dia buat dek je, dia tak ambil kisah, tak ambil pusing dengan apa yang berlaku. Bila dah sampai dekat bilik TV tadi, keadaan bilik tu memang seram. Sebab dalam bilik tu gelap je. Yelah lampu pun belum dibuka masa tu kan. Dan sebenarnya dia rasa pelik juga. Sebab masa dia berjalan menghampiri bilik store tadi ataupun bilik TV tu, dia ada dengar seolah-olah ramai sangat orang yang sedang tonton TV pada masa tu. Dah tu, masa dia berjalan, dia adalah terpandang ke bilik TV tu kan. Katanya, dia nampak lampu yang terpasang daripada bilik TV tadi melalui cermin yang tak berlangsir. Masa tu, dia rasa dah semacam dah. Tapi dia abaikan semua tu sebab katanya, yelah dia kan dah plan malam tu dia nak tonton cerita Hindustan. Jadi, dah masuk ke dalam bilik tadi, dia minta Yaya ni untuk onkan lampu. Dah, Yaya pun pergilah ke arah suis lampu. Dia pun onkan lampu kan. Masa Yaya dah on lampu tadi, dia terkejut sebab dia nampak ada kelibat budak yang berlari keluar ikut pintu belakang. Jadi pintu yang dia dengan Yaya masuk tu, itu pintu depan. Kan tadi cakap ada 2 pintu kan. Yang budak tu berlari keluar, itu pintu belakang. Dan pintu tu pula dihempas dengan kuat tau. Dah, dia perasan benda tu. Cuma dia nak menyedapkan hati juga dan dia buat lawak dengan Yaya ni. Dia cakap, kipas ni kuat sangat tak? Sampai pintu tu pun boleh tertutup sendiri. Dah tu dia pun tanya, buka kipas nombor berapa? Dah tu Yaya pun gelak lah kan. Dia cakap buka kipas nombor 5. Bila dengar je Yaya cakap yang dia buka kipas nombor 5 tadi, dia terus tersenyum. Tapi masa tu dalam hati dia ni, dia rasa macam semacam dah. Cuma yelah dia diamkan je. Dia tak nak Yaya ni takut. Jadi malam tu dia dengan Yaya ni layan cerita Hindustan dekat TV2. Dan diorang layan cerita Hindustan tu sampai pukul 1 pagi jugalah. Dah habis cerita Hindustan tadi, dia pun kemas-kemas lah barang kan. Dah nak balik lah ni. Masa tengah kemas-kemas bilik tu, dia terperasan yang ada seseorang tengah perhatikan dia dan juga Yaya. Dan lembaga tu ada dekat cermin bilik. Ya, dia perasan ada lembaga tu sedang perhatikan dia kan. Tapi dia tak peduli ke benda tu. Dia macam tak nak ambil pot sangat sebab nanti dia takut kalau benda tu macam, kalau makin difikir, makin dia rasa takut. So sebelum keluar daripada bilik tu, dia tutup semua suis lampu sebab katanya kalau tak tutup lampu nanti kena demerit pula dengan warden. Okey, sampai je dekat bilik dia orang, tiba-tiba pula Yaya ni teringat yang kata handphone dia tertinggal dekat tepi tilam dalam bilik TV tu. Boleh pula dia nak tertinggal handphone masa ni kan. So Yaya pun pujuk lah dia. Pujuk. Jomlah ambil handphone dia kan. Jomlah temankan dia semua kan. So dia pun setujulah. Okey lah, dah jom kita pergi ambil handphone tu. Tapi belum pun sempat dia orang pergi ambil handphone tu, tiba-tiba je si Yaya ni mengadu. Kata dia sakit kepala, dia pening sangat macam tu kan. Jadi dia pun pergi ambil Panadol, bagi Yaya makan, bagi Yaya rehat macam tu lah. Tak apa, handphone tu nanti dia pergi ambil. Okey, lepas dia dah bagi Yaya Panadol tadi, Yaya pun rehat lah kan. So dia pun keluar daripada bilik tu untuk pergi ke bilik TV dan ambil handphone Yaya kan.
Masa tu jam dah menunjukkan pukul 1.50 pagi. Dan tak tahulah kenapa dia cakap kaki dia ni macam berat je nak melangkah. Tapi dia gagahkan juga. Masa dia nak pergi ke bilik TV tadi, dia ada terjumpa dengan kakak senior dia. Katanya nama kakak Ain, Kak Ain macam tu. So Kak Ain ni pun tegur lah dia kan. Kata, dah kenapa tak tidur lagi ni? Nak pergi mana malam-malam ni kan? Bukan malam, pagi-pagi ni kan? Dia tak jawab pertanyaan Kak Ain tu. Dia cuma sengih je. Dan dia terus berlalu pergi. Masa dia berjalan lalu ikut koridor yang panjang tu kan, yang dia kena lalu dekat 10 buah bilik tu. Ya, masa dia berjalan dekat koridor tu, katanya suasana koridor tu sangat sunyi. Sampaikan tak ada langsung bunyi cengkerik. Dan yang paling pelik, dia rasa macam sejuk sangat. Sejuknya tu sampai ke tulang. Padahal tak ada angin pun pada masa tu tau. Jadi dia pun lajukan lagi langkah dia, seolah-olah macam berlari anak macam itulah kan. Lari sampailah dekat pintu utama bilik TV tadi. Okey, dah sampai dekat bilik TV tadi, dia cubalah pulas tombol pintunya kan. Tapi pintunya tu tak terbuka tau. Tiba-tiba je pintunya tu terkunci daripada dalam. Katanya masa dia keluar tadi, dia tak kunci pun pintu tu. Jadi sebab dah tak boleh buka, terkunci, dia pun pergilah ke arah pintu belakang. Dah try buka pintu belakang, yes, boleh buka. So dia pun masuklah ke dalam bilik tu kan. Dia masuk ke dalam bilik tu, benda pertama yang dicari adalah suis lampu. Dah buka lampu tadi, dia pun carilah dekat mana phone Yaya ni kan. Dia cari dekat tempat yang Yaya cakap sebelum ni, tapi tak jumpa dekat dengan tilam tu kan. Tak ada dekat situ. So dia fikir mungkin Yaya ni letak dekat tempat lain tak. Dia cari dalam laci almari, dia cari dekat bawah bantal yang tempat Yaya tidur tadi, tapi tak jumpa juga. Dan last kali, satu tempat tu, satu bilik tu dia geledah, tapi tak ada telefon tu. So dia pun keluarlah daripada bilik tu kan. Dia tutup lampu, dia keluar. Masa nak keluar daripada pintu tu, tiba-tiba je dia terdengar ada suara ketawa tau. Dan serta-merta juga kaki kiri dia ni boleh krem. Allah, masa ni pula lah dia nak krem apa kan kaki ni kan. Dah tu, macam mana sekalipun dia nak kena keluar juga daripada tempat tu. Sebab dia fikir macam mana kalau benda tu bawa geng dia, lepas tu serang dia beramai-ramai kan. So dia pun berlari anak masa tu. Lari. Dan tiba-tiba dekat dalam cermin tingkap tu, dia nampak macam ada kelibat seseorang yang berlari sama macam dia. Dia lari, benda tu pun lari juga. Mula-mula tu dia fikir mungkin bayang dia je kot. Tapi sekilas dia perasan tak mungkin itu bayangan dia, sebab dia pakai baju colour biru dan benda tu dia pakai baju colour putih. Dah daripada bilik TV tadi sampailah ke bilik dia memang berlari anak. Okey, dah sampai ke bilik tadi, dia tengok Yaya dah tidur dah. Masa tu dia dalam keadaan tercungap-cungap macam tu. Dan dia bersandar je dekat tepi almari sambil-sambil tengok ke arah Yaya kan. Dah tu dia tengok jam dah menunjukkan dalam pukul 2.15 pagi. Katanya nak tak nak dia nak kena mandi pada pagi tu, sebab badan dia ni dah melekit, dah berpeluh, dah tak selesa dah. Satu hal lagi, dia jenis yang tak boleh tidur kalau badan dia ni melekit. Jadi dia pun pergilah ambil towel dia kan. Pergi ambil tuala mandi dia dan pergi ke arah bilik mandi. Bagi siapa-siapa yang duduk dekat asrama, dia tahulah kan, asrama ni dia ada satu tempat yang memang dah prepare khas untuk kita basuh baju dekat situ. Dan dekat dalam toiletnya pula, macam kebanyakan toilet awam yang lain lah, ada beberapa bilik mandi, lepas tu ada beberapa toilet kan. Okey, masa dia pergi ke arah bilik mandi tu, dia tak toleh pun dekat sebelah kiri. Dekat sebelah kiri tu tempat orang basuh baju tau. Dan dia terus meluru ke arah bilik mandi. Cuma bilik mandinya tu yang kat depan ni ada 2 biji bilik mandinya tu rosak. Kepala pipe-nya rosak. Dan dia terpaksa guna bilik mandi yang hujung sekali. Kalau saya paling takut nak guna bilik mandi yang hujung. Tambah-tambah lagi kalau tandas itu macam agak-agak creepy. Dah, bila dah masuk bilik mandi tadi, dia mandi dah kan. Mandi, tiba-tiba je dia terdengar ada bunyi berdehem tau. Macam tu kan. Dan bunyinya tu dekat je, seolah-olah
ada seseorang dalam bilik mandi sebelah dia. Katanya bilik bersebelahan bilik yang dimandi tu adalah toilet. Maksudnya itu adalah tandas lah untuk melepaskan hajat semua kan. Jadi dalam fikiran dia pada masa tu, dia fikir adalah kot budak-budak yang bangun lepas tu nak melepas semua kan. So dia pun abaikan. Dia tak fikir kata benda tu sedang mengusik dia sekarang ni. Lepas dah siap mandi tadi, dia pun pakailah baju, siap-siap kan, pakai seluar apa semua. Dan dia pun keluar daripada toilet dia. Keluar daripada bilik mandi tau. Susah betul lah nak cakap toilet, bilik mandi, tandas kan. Jadi dia pun keluarlah daripada bilik mandi dia tu. Masa dia keluar je daripada bilik mandi, tiba-tiba je dia dengar ada satu dentuman yang sangat kuat. Bom, macam gitu. Dan masa tu sebenarnya penutup pam tandas tu boleh terjatuh dan pecah berderai tau. Tahulah penutup pam tu kan berat dan benda tu sendiri dibuat daripada jenis tembikar ke apa kan. Jadi kalau tak sesuatu yang ada tenaga yang cukup kuat, dia tak akan boleh jatuhkan penutup tu. Jadi boleh bayangkan tak kat sini, keadaan suasana pada masa tu sunyi sepi, ada dia je dalam tandas tu. Tiba-tiba je dia boleh dengar satu dentuman yang sangat kuat. Kalau ada heart attack, confirm. Dah, bila dah dengar dentuman yang kuat tadi, dia memang terkejut. Cuma dia tak fikir pun kata itu adalah makhluk. Dia fikir ada orang yang dekat sebelah tu yang tersentuh benda tu ke apa kan, sampaikan jatuh. So dia pun tanyalah, dia tegur. Dia tanya macam ni, okey tak? Lepas dah tanya macam itu, tak ada siapa pun yang nyaut, tak ada siapa pun yang menjawab. Jadi dia pun pergilah ke arah tandas tu kan. Masa tu dia tengok pintu tandas tu terbuka luas dan tak ada orang pun kat dalam. Dah tu tiba-tiba je semua bulu tengkuk dia ni, semua bulu roma dia berdiri. Sudah, dia main nak kacau aku lah tu. Dalam fikiran dia pada masa tu, dia cuma nak cepat-cepat keluar daripada toilet tu. Dia nak cepat-cepat melarikan diri daripada situ kan. Tapi dia toleh je belakang nak lari tu, tiba-tiba je dia boleh ternampak makhluk tu dalam keadaan berkemban sambil-sambil tengah berus dia punya baju tau. Dan yang paling penting, dia punya pergerakan tu dengan slow motion. Boleh bayangkan tak? Berus. Kalau berus tak bunyi berus, dia bunyi zrek. Ada ke berus? Time tu dia perlahankan langkah dia dan dia rasa macam tempat yang dia berada pada masa tu dengan pintu tandas tu jauh sangat. Dan time tu dia rasa macam nak menangis. Dia takut gila, dengan lututnya lagi seolah-olah dah lembik dah, terketar-ketar dia berjalan tau. Makhluk tu pula dengan perasaan yang tak bersalah, dia boleh pergi humming, dia boleh bersenandung dan tak tahulah lagu apa yang dia senandungkan. Katanya memang seram sangat suasana pada masa tu. Dan tiba-tiba ada satu bau yang sangat busuk, sangat kurang menyenangkan masuk ke rongga hidung dia. Dalam masa yang sama, kepala dia pun mula rasa pening. So masa tu, dia gagahkan diri dia. Dia cakap dengan benda tu tau. Dia cakap macam ni, aku tak ganggu kau, kau jangan ganggu aku. Dia dah tak larat sangat dah. Dia pening. Dan dengan tenaga, saki-baki tenaga yang dia ada tu, dia gagahkan diri dia juga untuk melangkah keluar daripada toilet. Dalam masa yang sama, dia baca ayat kursi untuk perlindungan diri dia. Dan dia rasa macam ada sosok, ada seseorang yang tiba-tiba capai tangan dia daripada belakang. Masa tu dia dah lemah, dia dah lembik dah, dan dia sendiri dalam keadaan sesak nafas. Bila dia buka mata, dia nampaklah sama-sama bayangan seorang perempuan. Dan bila dia tengok betul-betul, dia pasti itu adalah Kak Ain. Esoknya tu, dia pergi jumpa Kak Ain. Dia pergi ke bilik Kak Ain. Dan dia pun ceritakanlah apa yang dah berlaku pada diri dia pada malam tu. Kak Ain tadi pun dia cuma sengih je, dia cuma senyum. Lepas tu dia cakap, patutlah malam tadi dia rasa macam tergerak hati untuk pergi ke bilik air. Jadi masa kejadian tu berlaku, Kak Ain ni, dia tak boleh nak lelap mata langsung tau. Dah tu, dia terlelap sekejap dan dia terbangun pada jam 3.45 pagi. Jadi Kak Ain tadi pun dia bangun, dia pergi ke arah toilet sebab dia nak mandi, lepas tu dia nak solat tahajud. Sama-sama itu dia plan lah, dia nak ulang kaji, lepas tu nak baca Quran sikit kan. Dah tu, dia pun bangun. Dia keluar je daripada bilik dia tadi.
dia nampak ada seorang nenek tua dekat depan bilik dia. Nenek tua tu betul-betul berdiri dekat depan pintu tau. Nenek tua tu berdiri dekat tepi pintu yang dekat dengan tangga, bersebelahan dengan bilik Fiza dan juga Yaya. Dan nenek tua tadi, dia berdiri betul-betul dekat pintu tangga yang ada sebelah dengan bilik Fiza dan juga Yaya. Jadi Kak Ain ni, dia dibesarkan dalam keluarga yang kuat agama. Jadi benda-benda hal-hal mistik ni semua, itu biasa bagi dia. So bila dia dah keluar tadi, dia nampak nenek tua tadi ada dekat pintu yang tangga tu kan. Dan dalam masa yang sama juga, dia nampak dekat arah toilet tu, dia nampak Fiza ni dalam keadaan terkapai-kapai macam tu, seolah-olah macam tengah berlawan dengan seseorang. So dia pun cepat-cepatlah baca ayat suci Al-Quran yang dah diajarkan oleh ayah dia untuk halau benda tu. Jadi katanya sejak daripada kejadian tu, dia tak lagi pergi ke dalam bilik TV. Dia tak pernah lagi jejakkan kaki dia ke dalam bilik TV tu. Katanya dia lebih suka duduk dekat surau dengan Kak Ain dan juga Yaya. Dan sebenarnya bilik tu sendiri pun warden dah kunci dah, sebab ada kes kata ada budak-budak ni yang bergaduh untuk pilih siaran TV yang diorang nak tengok. Jadi Kak Ain ni adalah bagi tahu, kata blok tu kan baru lagi. Mungkin benda-benda tu, ada benda tu yang marah sebab diorang ni kacau tempat dia. So dia pun macam menyakat lah, ataupun cuba uji sama ada budak-budak yang takut ke tak, macam tu kan. The end. So korang rasa takut ke tak kalau benda macam gini jadi dekat korang? Kalau saya, ya Allah, tak tahu nak duduk mana lah lepas ni. Saya pernah ceritakan masa saya degree pun saya duduk asrama juga. Jadi saya faham lah. Dan macam korang tahulah, kalau korang tengok video saya lama-lama, korang akan tahu yang biasanya kalau tak ada orang dekat bilik tu, saya akan duduk sorang-sorang dalam bilik. Dan biasanya saya akan buka tingkap pukul berapa pagi sekalipun, buka tingkap. Ialah sebab panas kan. Dan sampai-sampai tu ialah kita study lah dekat situ. Sebab dekat sebelah tingkap tu meja. Cuma Alhamdulillah saya tak adalah dijengah ataupun ditegur ataupun ialah apa-apa yang sekaitan dengannya, dengan apa makhluk-makhluk ni semua. Alhamdulillah. Tapi adalah kadang-kadang tu kita rasa macam tak best je, rasa macam ada something je. Yelah berdiri beroma semua kan. Time tu kita tutup je lah kita punya cermin tingkap tu kan. So Alhamdulillah saya tamat degree dengan jayanya. Point? Tak ada point. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.